Kita lihat tumpuan Nasional 8 malam ini. Bukit Aman tubuh pasukan penyiasat ke Bangkok soal siasat Husto. Sekat lawan sesawang The Sarawak Report, tindakan proaktif. Juga keadaan trafik di Lebuh Raya Utama dikatakan perlahan. Bincangnya bersama Ivan Toh dan Norma Zalina Muhammad Nawaz selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bukit Aman menubuhkan pasukan penyiasat untuk dihantar ke Bangkok bagi menyoal siasat bekas eksekutif Petro Saudi International Javier Andre Justo berhubung dakwaan lelaki itu mengenai pertemuannya dengan ahli-ahli politik pembangkang dari Malaysia bagi menjual maklumat sulit. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata bagaimanapun Polis Malaysia masih menunggu panduan daripada Polis Thailand untuk ke negara itu dan menjalankan siasatan ke atas Justo. Pada Khamis lepas, Polis Thailand mendedahkan bahawa ada pemimpin pembangkang bertemu dengan Justo di Singapura untuk membeli maklumat sulit. Justo 49 ditahan oleh Jabatan Pembanterasan Jenayah CSD Polis Thailand di Koh Samui pada 22 Jun lepas setelah Petro Saudi membuat laporan rasmi terhadap kegiatan peras ugut oleh lelaki warga Switzerland itu. Syarikat antarabangsa berpangkalan di Arab Saudi itu menjadi tumpuan di Malaysia berikutan kerjasama yang pernah dijalin dengan syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Tan Sri Khalid berkata kes itu mungkin mengambil masa agak panjang kerana ia melibatkan banyak pihak. Ditanya sama ada Justo akan diekstradisi ke negara ini, beliau berkata tindakan itu bergantung kepada laporan siasatan pasukan PDRM itu. Baik, seterusnya saudara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyekat laman sesawang The Sarawak Report kerana ia didapati mengganggu gugat keselamatan negara. SKMM dalam satu kenyataan menyatakan tindakan itu dibuat susulan maklumat dan aduan yang diterima daripada orang ramai bahawa laman sesawang itu telah memaparkan kandungan yang masih tidak dapat dipastikan kesahihannya dan sedang dalam siasatan. Sekatan terhadap laman sesawang The Sarawak Report itu juga dibuat mengikut peruntukan sedia ada dalam Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tempoh sekatan terhadap laman sesawang berkenaan berkuat kuasa untuk sementara waktu sehingga tamatnya siasatan yang dilakukan oleh pasukan petugas khas. Sebelum ini, satu laporan polis dibuat bagi mendakwa portal The Sarawak Report telah memalsukan fakta berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cip berkata ia adalah tindakan yang proaktif oleh MCMC untuk menyekat portal Sarawak Report kerana boleh mengancam keselamatan negara. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, sekatan untuk sementara waktu itu dibuat bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan. Katanya lagi MCMC sepatutnya menggunakan kaedah preventif atau pencegahan yang sama terhadap perkara-perkara lain yang boleh menimbulkan keresahan rakyat kerana sebarang maklumat yang tidak sah disebarkan secara meluas di laman sosial atau portal akhbar. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata demikian kepada media. Kejadian pergaduhan di Plaza Loyat baru-baru ini adalah contoh di mana penggunaan laman sesawang dan laman sosial yang terlalu bebas boleh menyebabkan kesan negatif kepada rakyat dan negara. Maklumat yang tidak sah sama seperti virus yang boleh membunuh manusia. Pensyarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong juga berkata tindakan MCMC menyekat portal Sarawak Report tepat pada masanya dalam menyekat penyebaran dakwah jahat cyber yang boleh mengancam keselamatan negara. Malah kerajaan patut menyaman Sarawak Report bagi menjaga kredibiliti kerajaan dan kestabilan negara. Saya melihatnya dari dua segilah. Satu, ancaman cyber yang boleh menggugat keselamatan cyber kita, dan keselamatan cyber merupakan satu komponen penting dalam keselamatan negara. Yang kedua, kerajaan perlulah mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Sarawak Report ini yang bertapak di luar negara. Jadi kita nampak sangat di sini kemungkinan adanya
parti ayah yang cuba memporak-perandakan negara kita. Pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. General Amir pula berpendapat tindakan MCMC bagi menjaga kepentingan negara. Pada masa sama membolehkan MCMC menilai dan mengkaji segala kandungan yang dipaparkan dalam portal itu. Pihak SKM mempunyai hak untuk menekan dan melindungi kembali sesuai dengan kedudukan di bawah undang-undang. Apatah lagi kerana itu boleh dianggap sebagai cuba menjaga memelihara kepentingan negara, kerana bagi SKM kepentingan negara, kesebilan dan sosiopolitik itu jauh lebih penting daripada kebebasan akhbar. Kerana akhbar dalam dunia moden ini perlu bukan saja mengamalkan kebebasan mutlak, tetapi harus bertanggungjawab atas laporannya, khususnya dengan memastikan prinsip kebebasan yang bertanggungjawab. Beberapa lagi pemimpin kerajaan dalam reaksi mereka berpendapat sekatan terhadap lawan sesawa Sarawak Report itu adalah tepat. Mereka juga mahukan tindakan sekatan seperti itu tidak terhad kepada portal berkenaan, tetapi juga patut dikenakan ke atas mana-mana laman sesawang, portal berita, laman blog atau mana-mana sumber media sosial lain termasuk individu. Sarawak Report yang telah pun hari ini terbukti bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan adalah baseless, tidak berasaskan kepada fakta, tidak berasaskan kepada angka dan hanya meletakkan satu tujuan, iaitu untuk merosakkan imej negara di mata dunia dan menjatuhkan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan perkara ini pernah dibangkitkan, disuarakan banyak kali, terutamanya oleh UMNO Johor dalam usaha kita untuk misalnya menjaga kedudukan agama Islam. Sekarang ni berbagai cara digunakan, antaranya melalui social media. Jadi atas sebab itulah perlu ada kawalan. Saya tak kata perlu sekat, tapi perlu ada kawalan dan perlu ada penguat kuasaan. Tak boleh biar atas nama kebebasan, tak boleh biar tanpa ada laku apa-apa. Kita perlu ada standard. Dengan keadaan sekarang di mana media sosial adalah merupakan cabaran yang besar kepada negara ini, di mana hasutan dan juga perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan rakyat negara ini begitu mudah dimainkan, khususnya di media-media alternatif yang sedang berlaku hari ini. Kerajaan mesti membuat satu keputusan dan membuat satu keputusan berdasarkan undang-undang. Kalau kerajaan tidak bertegas dalam keadaan ini, saya kira lebih ramai lagi orang yang akan cuba memperlekehkan undang-undang negara ini. Tetapi yang saya nak bagi penekanan di sini bukan Sarawak Report saja. Banyak lagi blog lain yang sebelum Sarawak Report ni mereka lebih teruk. Mereka lebih teruk daripada Sarawak Report dan kita ambil tindakan. Sebab kononnya mereka ini ditaja oleh pembangkang dan sebagainya. Tak ada. Kita kena ambil tindakan kepada blog. Kita kena ambil tindakan kepada mereka, rakyat Malaysia sendiri yang mengancam keselamatan. Dua bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Noor dan Tuan Muhammad Hanif Omar menggesa polis menyiasat mana-mana pihak yang cuba mengancam ketenteraman dan keselamatan negara untuk menjatuhkan kerajaan. Polis diminta segera membuka kertas siasatan kerana menjadi tanggungjawab mereka untuk menangani cubaan mana-mana pihak yang membelakangkan undang-undang dan perlembagaan negara. Tan Sri Abdul Rahim tidak bersetuju dengan cadangan menubuhkan pasukan siasatan khas kerana khuatir ia akan menimbulkan suasana panik dalam kalangan orang ramai. Tun Muhammad Hanif pula berkata sebarang cubaan menjatuhkan kerajaan tanpa mengikut undang-undang dan perlembagaan negara adalah satu kesalahan besar dan bertentangan dengan kedudukan Malaysia sebagai negara demokrasi berparlimen.
Dalam hal ini, tugas polis sebagai badan penguatkuasa undang-undang adalah menjalankan siasatan bagi mengetahui sama ada tindakan yang dilakukan pihak terbabit melanggar lunas undang-undang dan perlembagaan negara. Ya, warga kota mula pulang ke ibu negara beransur-ansur sejak semalam berikutan tuntutan tugas dan sesi persekolahan yang akan bermula Rabu ini. Hari ini, keadaan trafik di lebuh-raya utama di seluruh negara menyaksikan pertambahan jumlah kenderaan sejak pagi tadi lagi. Dan sehingga malam ini, keadaan trafik masih lagi tidak berubah. Kita tinjau keadaan trafik di beberapa laluan utama di seluruh negara menerusi paparan video dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Baik, kita mulakan berdasarkan visual kamera di Plaza Tol Gombak. Trafik sesak sebelum Plaza Tol dan setiap kali cuti musim perayaan, laluan ini akan mengalami kesesakan luar biasa berikutan kesemua pengguna dari 3 negeri, khususnya Kelantan, Terengganu dan Pahang akan menggunakan lebuh raya ini. Dan pihak konsesi terpaksa membuka lorong tambahan untuk pembayaran tol. Keadaan ini dijangka berlarutan sehingga tengah ataupun lewat malam nanti, memandangkan ramai warga kota kembali ke Kuala Lumpur untuk mula bekerja dan juga sesi persekolahan. Baik, kita tinjau pula keadaan trafik di Lebuh Utara Selatan Plus arah utara. Ya, bilangan kenderaan semakin bertambah menghala ke ibu negara. Kenderaan sesak dari Gurun menuju ke Sungai Petani dan Bertam, Perkhidmatan Pauh ke Perai, Juru ke Bandar Kasia, Taiping ke Bukit Berapit, Kuala Kangsar ke Terowong Menora, Ipoh ke Simpang Pulai, Tapah ke Bido dan juga Sungkai ke Slim River. Juga keadaan agak sesak di situ dapat kita perhatikan. Seterusnya, Lebuh Raya Plus dari arah selatan, keadaan trafik dilaporkan perlahan dari Tangkak menuju ke Kulai, Pedas Linggi ke Senawang dan juga Port Dickson ke Seremban. Dan untuk lebih info terkini, anda juga boleh layari laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia di www.llm.gov.my. Baik, Lebuh Raya Karak semakin dipenuhi kenderaan warga kota yang pulang berhari raya dari negeri-negeri pantai timur. Setelah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mereka menjadikan hentian RNR Genting Sempah untuk berehat seketika. Jadi kita ikuti laporan lanjut wartawan Muhammad Yunus Muhammad Noor yang berkampung di lokasi sejak awal pagi tadi. Yunus. Terima kasih Ivan di Angkasa Puri. Saudara, kawasan rentian rehat dan rawat Genting Sempah ini menjadi tumpuan warga kota yang pulang dari kampung halaman masing-masing di negeri-negeri di Pantai Timur. Mereka menjadikan lokasi ini sebagai tempat melepaskan lelah seketika setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam. Ini kerana keadaan trafik lebuh raya yang digunakan mula dipenuhi kenderaan sejak tengah hari tadi. Untuk berkongsi pengalaman perjalanan itu, mungkin kami boleh dapatkan temu bual bersama dengan salah seorang pengunjung hentian ini. Jadi Cik, mungkin Cik boleh kongsikan nama Cik dan dari mana ke mana perjalanan Cik? Nama saya Azizul bin Borhan. Saya daripada Bentong nak menuju ke Kajang. Jadi berkenaan dengan keadaan trafik tadi, kami tengok agak sesak. Jadi kami pun pilih lorong jalan lama daripada jalan Bentong ke Gombak. Alhamdulillah. Jadi pihak Cik ambil masa berapa lama untuk sampai ke hentian rehat dan rawat Genting Sempah ni? Saya rasa dalam lebih kurang setengah jam. Elakkan trafik tadi lah. Oh, jadi memangnya menggunakan laluan alternatif tu membantu dalam perjalanan Cik ya? Benar. Sebab kami tengok daripada Waze media sosial memang jalan di highway agak sesak. Jadi alhamdulillah lah kami dapat lalu dengan alternatif selamat sampai. Jadi Cik lihat memang setiap tahun perkara yang sama berlaku ataupun kali ini mungkin lebih sesak daripada biasa? Saya rasa kali ini berdasarkan daripada saudara mara yang bagi tahu memang agak sesak lah untuk hari yang bukan sepatutnya sesak. Okay, Cik, terima kasih atas pengkongsian pengalaman sebentar tadi ya. Jadi saudara, untuk makluman, aliran trafik di area Genting Sempah ini juga agak perlahan namun masih lagi terkawal. Beberapa kawasan di Lebuh Raya dari arah Pantai Timur menuju ke ibu negara juga didapati bergerak perlahan. Antara lokasi paling terjejas dengan pertambahan jumlah kenderaan yang banyak ini ialah Bentong, Bukit Tinggi dan Gombak. Ada daripadanya mencatatkan kelembapan trafik sejauh lebih 20 km. Jadi selain daripada sebentar tadi yang keluarga dalam perjalanan dari
Bentong ke Kajang tadi, mungkin kita boleh dapatkan satu lagi temu bual bersama pengunjung di hentian rehat dan rawat Genting Sempani. Jadi Cik, boleh Cik bagi tahu nama dan juga dari mana nak ke mana? Saya Rosdin Ramli, saya daripada Kelantan nak ke Kelang. Oh, jadi sepanjang perjalanan ni ambil masa berapa lama untuk sampai di hentian rehat dan rawat Genting Sempani? Tadi saya berlepas daripada 9.30 sampailah kurang jam 7.30. Oh, jadi agak panjang perjalanan tu. Adakah itu perjalanan biasa sepanjang musim perayaan seperti tahun-tahun sebelum ni? Bagi saya dia tu perjalanan biasa. Dia tidak ada kemalangan, cuma kita pemandu semua berhemah lah. Dia memandu dengan cara perlahan-lahan. Jadi saya memang setuju dan dengan cara pemandu berhemah ni. Sebab tidak ada kemalangan langsung sepanjang perjalanan saya tu. Okey, terima kasih Cik atas maklumat sebentar tadi. Jadi untuk makluman penonton sekalian juga, berdasarkan maklumat yang diperoleh menerusi aplikasi Waze, kelajuan purata yang dicatatkan di beberapa kawasan terjejas yang saya sebutkan tadi, termasuk Bentong, Bukit Tinggi dan Gombak, adalah antara 20 km ke 35 km sejam. Keadaan trafik diburukkan lagi dengan beberapa kejadian kemalangan kecil. Justru orang ramai dinasihatkan agar sentiasa bersabar dan terus mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Jaga jarak kenderaan anda dan singgah di hentian rehat dan rawat sekiranya berasa letih atau mengantuk. Saya kira itu perkongsian yang dapat saya beri pada masa ini. Kita kembali bersama Ivan di Angkasa Puri. Kata Yunus tadi, perlu banyak bersabar. Kami di Ibu Negara juga perlu bersabar kerana keadaan trafik akan kembali sesak selepas lengang beberapa hari. Baik, keadaan rehat dan rawat Tapah juga dilaporkan agak sesak menjelang waktu malam kerana dibanjiri oleh pengunjung yang datang berehat. Jadi kita teruskan bersama seorang lagi rakan saya, Delilah Kadir di sana. Teruskan, Delilah. Baik, terima kasih rakan tugas di studio Ivan. Saya kini sedang berada di rehat dan rawat Tapah bagi meninjau keadaan di sini bersempena dengan Aidilfitri ini. Dan untuk pengetahuan anda, ketika ini kereta sudah pun memenuhi di RNR Tapah ini, terutamanya dari utara yang ingin menuju ke Lembah Kelang. Dan kebanyakan pengunjung datang di RNR Tapah ini bukan saja untuk berehat, malah untuk solat maghrib dan juga untuk makan malam. Dan kita bertanya dengan salah seorang pengunjung di sini. Ya, baik, puan, dari mana nak ke mana ni? Saya dari Kedah nak balik ke Kelang. Dari Kedah nak ke Kelang ya. Jadi setakat ni bila agaknya bercadang untuk pulang ke sini semula? Untuk pulang ke sini semula ke Kedah lah kayaknya. Ke Kedah dalam bulan depan insya-Allah. Kenapa memilih RNR Tapah ni bukan RNR lain? Sebenarnya RNR ni kira orang kata fasiliti dia cukup lah. Surau semua senang, kita nak pergi toilet, tempat makan pun banyak pilihan kan. Itulah. Setakat ini bila dah guna RNR Tapah ni, bagaimana dengan perkhidmatan mereka? Cepat ke atau bagaimana? Alhamdulillah okey lah berbanding dengan yang lain kan. Kira okey lah untuk orang yang ramai semua ni. Kira dia punya perkhidmatan taklah lama sangat kita tunggu. Kira okey lah. Datang bersama dengan siapa? Dengan suami, dengan adik sekali lah. So, mereka pun memilih untuk datang ke sini? Ya, tadi ada lalu RNR lain tapi macam tak selesa kan. Memang selalu singgah sini lah. Baik, terima kasih sama Raya kami ucapkan. Dan mungkin kita juga boleh menemuramah salah lagi seorang pengunjung di sini. Baik, Pakcik daripada mana ni? Saya daripada Georgetown nak ke Johor Bahru. Dan kenapa memilih RNR Tapah ini untuk singgah sebentar dan berehat di sini? Sepanjang perjalanan sampai kemari, saya telah singgah di 2 tempat dan saya dapati RNR ini tidak terlalu sesak untuk parking lah. Dan bagaimana perkhidmatan di sini? Cepat ke atau macam mana? Okey, pada pendapat saya sangat baik lah. Makanannya sedap tak? Okey, harga pun berpatutan. Baik, terima kasih Pakcik. Selamat Hari Raya kami ucapkan. Dan kita juga temu bual lagi seorang pengunjung di sini. Baik, Kak, dari mana nak ke mana ni? Saya dari Perak nak balik KL. Dalam perjalanan tadi macam mana? Sesak ke atau lengang? Memang jam lah, agak teruk sebab biasanya besok yang akan jam kan. Tapi hari ni kejap jam, kejap tidak. Jadi memilih datang lebih awal lah.
Memang plan memang nak balik hari ni lah, bukan sebab kalau pilih esok pun lagi sesak rasanya. Baik, terima kasih. Mari kami ucapkan. Baiklah, untuk pengetahuan anda juga, di antara kemudahan-kemudahan yang ada di sini adalah seperti tempat makan, surau, tandas awan, mesin ATM dan juga telefon awam juga. Dan tadi kami sempat melihat suasana di tempat penjualan buah agak meriah. Dan bagi anda yang ingin datang ke sini juga boleh juga membeli buah tangan yang terdapat di sini seperti cenderahati dan juga buah-buahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Terima kasih Gila yang membawakan keadaan dan kesesakan di RNR Tapah. Baik, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berharap Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk meneruskan projek Lebuh Raya Pantai Timur 3 atau LPT 3 dari Gemuruh ke Jertih yang dijangka membabitkan kos RM1.4 bilion. Menurut beliau, LPT 3 menjadi keperluan ketika ini berikutan peningkatan jumlah pengguna LPT 2 termasuk rakyat Kelantan. Datuk Ahmad Razif yakin LPT 3 mampu mengurangkan kesesakan di Tol Gemuruh terutama pada musim perayaan. Kerajaan negeri bersedia membiayai projek itu menggunakan peruntukan dana khas bagi projek LPT 2 yang belum dibayar balik. Dan kerajaan negeri bersetuju kalau peruntukan yang 1.8 kita tu nak diguna pakai dulu untuk laksanakan ini. Jadi walau bagaimanapun kita nak balik duit kita tu. Sebab LPT ni komplimen kepada federal. Tapi kita beritahu maknanya untuk dapat reimburse ni kita bersetujulah untuk dibuat untuk dikaji balik untuk jangka masa untuk diberi balik semula. Bantuan apa nama ni? Datuk Seri Ahmad Razif memberitahu media di Kuala Nerus selepas majlis penyerahan tajaan program Haji 1 Malaysia daripada YMDB kepada 70 penerima dari Terengganu. Menurut beliau, reka bentuk kajian kemungkinan awalan projek LPT 3 sudah siap, termasuk mengenal pasti cadangan jajaran laluan lebuh raya berkenaan. Pelaksanaan keseluruhan lebuh raya Pantai Timur dilaksanakan secara berperingkat bermula di Jabor, Kemaman dan berakhir di Tumpat, Kelantan. One Malaysia Development Berhad membidas DH Financial Daily yang menyiarkan pelbagai dakwaan dan kenyataan tidak berasas. Syarikat Pembangunan Strategik milik kerajaan itu menyifatkan laporan 4 muka surat itu sebagai laporan tidak bertanggungjawab. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, YMDB maklumkan dakwaan yang dikemukakan menerusi akhbar itu belum terbukti sedangkan beberapa siasatan serentak sedang dijalankan pihak berkuasa. Syarikat itu menyarankan mana-mana pihak yang boleh membantu para penyiasat seharusnya melakukan demikian di bawah peruntukan undang-undang tanpa mensensasikan laporan tidak bertanggungjawab. YMDB mengulangi keyakinan terhadap proses siasatan yang sedang dijalankan secara profesional dan teliti oleh pihak berkuasa. DRB Highcom Berhad optimis untuk terus mencapai pertumbuhan positif bagi tahun keuangan 2015. Pengarah urusan kumpulan Tan Sri Muhammad Khamil Jamil berkata, di sebalik turun naik nilai mata wang ringgit sepanjang separuh tahun pertama tahun ini, sasaran pendapatan kumpulan kekal pada 15 bilion ringgit. Konglomerat dengan teras perniagaan melibatkan bidang automotif, pertahanan, perkhidmatan, hartanah dan aset serta pembinaan itu komited memastikan kecekapan pengurusan keuangan, risiko dan aliran modal. We are reasonably optimistic, even though that is dependent very much on the economic situation, the development, because as you know, the forex have really escalated against ringgit quite substantially, especially US dollars, and we have our exposures. A lot of our exposures are in foreign currency, so that's why we have to be very careful. Tan Sri Khamil Jamil percaya ringgit akan kembali stabil dengan polisi fiskal yang dilaksanakan kerajaan ketika ini. Selain sektor automotif, sektor perkhidmatan dan hartanah DRB dijangka menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan kumpulan tahun ini berdasarkan permintaan yang kukuh untuk rumah berkualiti. DRB Highcom juga katanya berada pada kedudukan yang baik sebagai penyedia perkhidmatan logistik bersepadu melalui Konsortium Logistik Berhad KLB. Untuk rekod, DRB Highcom Berhad mencatat peningkatan hasil 4.4% kepada 10.48 bilion ringgit bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2014.
Akta Perusahaan Kecil Sederhana PKS akan dibentangkan di Kabinet pada suku pertama tahun depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Berhad, Datuk Hafsah Hashim, versi ketiga akta sedang disiapkan dan akan dimuktamadkan pada akhir tahun ini. Kami sedang menggubal versi yang kedua berkenaan dengan Akta PKS setelah mendapat maklum balas daripada pelbagai pihak termasuklah daripada institusi perbankan. Kita dapat saksikan di sini peranan yang akan dimainkan oleh persatuan-persatuan industri dan juga peranan yang akan dimainkan oleh Chambers of Commerce dalam akta ini supaya mereka juga berganding bahu dengan kerajaan untuk mengembeling tenaga membantu pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Versi kedua turut membincangkan dana pembangunan PKS termasuk penyelarasan peraturan perniagaan antara pihak persekutuan dan Sabah serta Sarawak. Akta PKS akan menetapkan dengan jelas peranan setiap kementerian dan agensi dan mewujudkan penyelarasan bagi mengelakkan pertindihan kerja di antara satu sama lain. Dan ini satu peringatan yang penting. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menasihatkan pengguna internet supaya tidak menggunakan kemudahan Wi-Fi di tempat awam untuk melakukan sebarang urusan transaksi perbankan dalam talian. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan dan Perancangan Jangkauan MCMC, Nur Halili Nadia Mustafa Kamal, ini demi keselamatan kerana akaun bank pengguna akan mudah digodam. Katanya lebih selamat menggunakan talian internet sendiri kerana pengguna ada kata laluan masing-masing. Ramai pengguna laman sosial mempunyai tanggapan salah bahawa ia adalah hak milik peribadi masing-masing dan bebas memuat naik apa sahaja yang diingini. Ini kerana laman sosial bukan diary peribadi. Tambah Nur Laili, disebabkan mahu mendapat jumlah like serta pengikut yang seramai mungkin, mendorong pengguna laman sosial memuat naik segala maklumat serta aktiviti harian mereka. Katanya lagi MCMC tidak boleh memadam apa saja yang telah dimuat naik. Ramai pengguna tidak faham atau mungkin tidak tahu syarat dan terma laman sosial, iaitu hanya mereka yang berumur 13 tahun dan ke atas sahaja boleh memiliki akaun laman sosial. Penguatkuasaan skim kawalan harga musim perayaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK telah memeriksa sebanyak 52,735 premis di seluruh negara sejak skim berkenaan dilancarkan pada 7 Julai lalu. Ketua Unit Harga dan Bekalan Bahagian Penguatkuasa KPDNKK Putrajaya Fahmi Kasim berkata sejumlah RM20,500 kompaun telah dikutip. Ia membabitkan 144 kes membabitkan kesalahan gagal meletak tanda harga merah jambu, menjual lebih daripada harga kawalan serta gagal mempamerkan tanda harga bagi tempoh 7 hingga 18 Julai lalu. Seperti yang dilaporkan sebelum ini, KPDNKK hanya menerima satu aduan membabitkan peniaga di Johor Bahru berbanding 10 aduan tahun lepas. KPDNKK juga tidak menerima sebarang aduan mengenai kekurangan bekalan minyak masak sepanjang bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri setakat ini. Skim kawalan harga musim perayaan akan berakhir Khamis ini. Tragedi bot karam di Tanjung Karang yang mengorbankan 7 nyawa, satu lagi kes yang berpunca daripada kurangnya kesedaran syarikat pengendali bot mengenai tanggungjawab keselamatan terhadap penumpang. Dengan mengutamakan langkah-langkah keselamatan seperti memeriksa keadaan bot, menyediakan jaket keselamatan yang baik bagi setiap penumpang, nahas bot karam di Tanjung Karang boleh dielakkan. Ya, menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, tiada lagi alasan langkah keselamatan berkenaan perlu dititikberatkan setiap pemilik atau pemegang lesen bot penumpang. Satu-satu kejadian macam peristiwa macam ini berlaku, kita tidak boleh putar balik apa yang sudah berlaku. Oleh itu, saya berharap insiden ini akan menjadi satu ajaran kepada semua orang tentang keperluan mengamalkan ciri-ciri keselamatan di dalam apa-apa perkara, termasuk bila kita menggunakan bot-bot untuk apa-apa tujuan.
Beliau terdahulu menziarahi keluarga masa bot karam di Sungai Buloh, Selangor. Khamis lalu, bot yang dinaiki 14 orang dipercayai mengalami kebocoran sebelum ia tenggelam dipukul ombak kira-kira 2 batu nautika dari pantai Bagan, Sungai Kajang di Tanjung Karang. Bot yang membawa 14 orang itu karam dalam perjalanan pulang selepas mengadakan upacara membuang abu mayat. 7 terkorban dalam tragedi ini dengan mayat terakhir ditemui petang semalam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM masih menunggu keputusan pihak Vietnam untuk mengekstradisi ke-88 suspek kapal tangki MT Orking Harmony ke Malaysia. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksamana Madya Maritim Datuk Ahmad Puzi Abu Kahar, beliau bersama 5 pegawai kanan APMM berada di Hanoi minggu lepas sebagai menguruskan keperluan berhubung ekstradisi 8 orang suspek yang kini ditahan pihak berkuasa Vietnam pada 19 Jun lalu. Selain itu, semua cap jari dan DNA 8 orang suspek sudah diambil. Data komunikasi daripada telefon bimbit dan telefon satelit yang dimiliki mereka juga sudah diambil. Datuk Ahmad Fuzi berkata pihaknya masih menunggu jawapan dari pihak Vietnam dan yakin tiada masalah untuk membawa semua suspek balik. Kapal MT Orking Harmony yang membawa 6,000 tan metrik petrol bernilai 21 juta ringgit dilapor hilang pada pukul 8.57 malam pada Jun lalu semasa dalam perjalanan dari Melaka menuju Pelabuhan Kuantan. 8 suspek itu kemudian ditahan pihak berkuasa Vietnam dekat Pulau To Chu pada 19 Jun. Fasa ke-22 perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah Zon yang berakhir hari ini dilanjutkan ke fasa ke-23 sehingga 5 Ogos nanti dan perintah berkurung berkuat kuasa dari pukul 7 malam sehingga 5 pagi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata keputusan melanjutkan perintah berkurung yang merangkumi perairan 6 daerah di Sandakan, Kinabatangan, Lat Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau itu dibuat selepas mengambil kira situasi keselamatan di kawasan berkenaan serta permintaan banyak pihak. Dalam pernyataannya, beliau berkata keputusan itu dibuat berdasarkan pendedahan maklumat mengenai ancaman daripada Kidnapping Forensic KFR dan kumpulan Abu Sayyaf yang masih cuba menceroboh. Pelanjutan itu juga bagi mencegah jenayah rentas sempadan termasuk menculik serta samun bersenjata dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengguna perairan Pantai Timur. Hampir 10 tahun menanti akhirnya pelajar orang asli di Sungai Siput akan memiliki sebuah sekolah berasrama penuh. Projek di Kampung Bawong itu dijangka siap hujung tahun ini. Dan apabila siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada 600 pelajar di sekitar kawasan tersebut. Nur Ain Abu Bakar ada laporannya. Ketika ini, pelajar terpaksa berulang-alik ke Sungai Siput, Ipoh dan Kuala Kangsar untuk meneruskan pelajaran di peringkat menengah. Faktor jarak perjalanan yang jauh menyebabkan ada antara mereka yang tidak dapat hadir ke sekolah dan akhirnya tercicir. Pembinaan sekolah ini memberi kelegaan kepada ibu bapa. Jadi apabila pembinaan sekolah ini berlaku berhampiran di tempat kita, saya mengharapkan benda itu akan berkuranganlah dari segi keterisan pelajar itu. Dan saya mengharapkan pelajar-pelajar ini akan mengambil manfaat yang ada hari ini. Alhamdulillah lah sekarang dah diadakan. Saya terutama berterima kasih kepada pihak kerajaan, kepada Datuk Najib dan semua yang melibatkan. Projek sekolah berasrama penuh ini dilaksana di bawah program pembangunan bersepadu bersama-sama projek mini Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kampung Orang Asli Kampung Bawong. Setakat ini, kerja-kerja pembinaan bagi projek sekolah ini telah 80% siap dengan kos pembinaan sebanyak 26 juta ringgit. Maka sudah sampai masa dan ketikanya masyarakat Muslim mempunyai sekolah berasrama penuh yang khusus untuk anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran ke asrama penuh yang lebih kondusif, yang persekitaran yang baik dengan pensyarah dan guru-guru yang terlatih dan sebagainya. Pemilihan lokasinya tepat kerana kedudukannya di tengah-tengah perkampungan orang asli dan dari Pekan Sungai Siput hanya mengambil masa 20 minit untuk sampai. Ini membuktikan komitmen kerajaan merapatkan jurang pendidikan, tahap sosioekonomi serta keupayaan pelajar orang asli.
Sebanyak 36 kes pecah rumah dilaporkan di Pulau Pinang dalam tempoh 10 hari Ops Selamat 7. Jumlah itu peningkatan 4 kes berbanding tempoh sama pada Ops Selamat tahun lepas. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi berkata peningkatan kes itu tidak begitu ketara. Namun, polis akan melipat gandakan rondaan supaya dapat mengurangkannya. Beliau turut memaklumkan jumlah kemalangan ketika Ops Selamat 7 meningkat 7.13% atau 78 kes sehingga semalam kepada 1,094 kes berbanding 1,016 kes tahun lepas. Jumlah kemalangan maut pula 6 kes membabitkan 7 kematian. Dalam tempoh sama, sebanyak 5,993 saman dikeluarkan. Dato' Abdul Rahim bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Komuniti Pulau Pinang yang baru ACP Abdul Rahman Ibrahim. Jumlah kedatangan pelancong ke Melaka meningkat kepada 1.8% bagi tempoh suku tahun pertama tahun ini walaupun jumlah kedatangan pelancong ke negara menurun. Peningkatan itu membuktikan pelancong dari dalam dan luar negara memilih Melaka sebagai salah satu destinasi utama pelancong ke negara ini. Timbalan Ekskul Pelancongan Pembangunan Sungai, Pantai dan Pulau-Pulau Negeri Datuk Ghazali Muhammad berkata kebanyakan pelancong masih memilih Melaka sebagai destinasi pilihan pelancongan berikutan penambahan beberapa produk pelancongan baru. Tambah beliau lagi, ini adalah hasil daripada kerjasama penggiat dan ejen pelancongan yang memainkan peranan masing-masing dalam mempromosikan produk tarikan pelancong di negeri itu. Maknanya kita masih lagi bertahan. Maksud saya, kebanyakan yang datang ke Malaysia juga akan memilih Melaka sebagai destinasi pilihan. Walaupun ada sedikit penurunan di peringkat kebangsaan, tapi kita ada peningkatan di peringkat negeri. Ini gambaran yang saya nak bagikan, mungkin kerjasama daripada kita punya travel agent, kita punya player-player tourism kita yang ada untuk mempromot, membantu, memperkenal dan menarik orang-orang luar datang ke Melaka. Beliau berkata promosi yang dilakukan penggiat pelancongan turut menjadi faktor peningkatan dan menarik pelancong ke Melaka. Malam ini Jola Saleh akur dengan pemain yang ada. Juga Bayern Munich janjikan kemeriahan di Asia. Ketua Jurulatih Kebangsaan Jola Saleh mahu memberi lebih fokus kepada aspek taktikal dalam mempersiapkan pasukan pilihan Malaysia menjelang perlawanan menentang klub Liga Perdana Inggeris Liverpool Jumaat ini. Tegas beliau sudah tidak mempunyai cukup masa untuk menguji kecergasan maupun keserasian pemain. Sebaliknya memikirkan strategi terbaik dengan pemain yang sedia ada. Dan beliau juga yang mengendalikan sesi latihan pertama hari ini tampak kurang selesa dengan prestasi pemain tempatan yang dilihat semakin merudum kecergasannya. Jola juga tidak sempat memikirkan perlawanan persahabatan bagi menguji skuad kendaliannya sebelum berdepan dengan Derricks. Terlalu suntuk dan saya nak buat tim pun belum nak kira kan tak sempat juga 2-3 hari ni. Kalau cakap nak buat fitness pun bukan masa dia saya nak buat fitness sebab saya dah kena tumpukan kepada taktikal lah. Jadi di samping tu taktikal kita buat juga fitness. Jola bagaimanapun tampak berpuas hati dengan kehadiran pemain yang dipanggil. Hampir kesemua pemain yang disenaraikan telah melaporkan diri untuk menjalani latihan. 3 pemain import yang disenaraikan Thiago Junior Aquino dan Charles Chad Souza dari skuad Seladang serta pemain Felda United Zahrahan Kanggar telah pun hadir. Thiago disenaraikan semula berikutan aksi cemerlangnya berjaya menjaringkan gol ketika pilihan Malaysia menentang Tottenham Hotspur penghujung Mei lalu. 2 lagi pemain import Drama Traore yang dan juga pemain pertahanan Terengganu Vincent Bikana dijangka melapor diri malam ini. Mengenai perusahaan klub yang enggan melepaskan pemain mereka, Jola menyerahkan masalah itu untuk diselesaikan oleh pihak atasan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Itu je. Macam Selangor tu je. Mungkin pada masa akan datang kalau ikut pada pemain nak datang. Tapi
sekat oleh pihak management, diorang tak dapat nak datang. Hanya Selangor yang tidak menghantar pemainnya menyertai skuad kendalian dolah itu. Pilihan Malaysia untuk menentang Liverpool pada malam Jumaat ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, sementara itu, pemain-pemain yang dipanggil menjalani latihan begitu teruja untuk menjarung jersey skuad pilihan Malaysia sekaligus mahu membuktikan Malaysia tidak gentar berhadapan dengan klub gergasi Inggeris itu. Pemain import amat berbangga apabila dipanggil untuk menjadi skuad utama negara. Mereka menganggap ia satu peluang terbaik yang tidak boleh dilepaskan. Pemain asal Liberia yang beraksi dengan Felda United, Zahrahan Kanga, selain mahu melihat sendiri corak permainan Liverpool, beliau juga mahu mempertajamkan lagi kemahiran individunya. But it's my first biggest match ever in my career to play against an international team, a worldwide team that the whole world know about, which is Liverpool. Yeah, first I want to learn the movement because it's different. They are playing in Europe and we are playing in Asia. The difference is that they play in the English league. The English league is more physical and speed, and Malaysian league also is more physical and speed. So the most important thing I'm going to learn is the technique, and I'm glad that I'm with. Beliau yang juga julung kalinya disenaraikan bersama pemain kebangsaan turut mengingatkan pemain lain supaya beraksi sebagai satu pasukan atas nama Malaysia. Pemain Harimau Muda yang turut mendapat perhatian Dollah Saleh ialah Naziro Naim Cik Hashim. Naziro bertekad tidak akan mensia-siakan peluang yang diberi oleh Dollah kepadanya yang dianggap sebagai sesuatu yang sukar dilepaskan. Secara peribadi, saya rasa ini yang terbaiklah sebab kita dapat berkongsi pengalaman dengan pemain import dan pemain yang berpengalaman yang sedia ada. Ini peluang terbaik juga untuk saya menimba ilmu untuk menambah lagi pengalaman bersama pasukan kebangsaan. Ya, laporan sukan itu menutup paparan nasional 8 malam ini. Dan selepas ini ikuti berita-berita utama menerusi Bas 5.10 bersama Redwin Robin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sehati sejuta.